Ria, Islami, semuanya diikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT membuka permohonan kemasukan pelajar bagi sesi akademik 2023-2024 ke program asasi, sijil, diploma dan ijazah sarjana muda di institusi pengajian tinggi bermula 7 hingga 28 Mac depan. KPT menerusi satu kenyataan akhbarnya menyebut bahawa permohonan tersebut bagi kemasukan ke 20 buah universiti awam, 36 politeknik, 105 college community dan 4 buah institusi kemahiran tinggi awam. Kenyataan itu juga memaklumkan bahawa permohonan boleh dibuat menerusi UPU online sepanjang tempoh berkenaan untuk bagi permohonan fasa pertama dan 15 Mei hingga 12 Jun depan bagi permohonan fasa kedua. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS menyampaikan sumbangan sebanyak RM20,000 bagi membantu mengukuhkan lagi dana pengoperasian Pusat Autisma EHAD Universiti Malaysia Perlis. MAIPS menerusi satu kenyataannya memaklumkan bahawa sumbangan diserahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MAIPS Muhammad Nazim Muhammad Noor kepada Naib Chancellor UNIMEP Profesor Datuk Dr. Zaliman Sauli dan Pengurusi Persatuan Isteri dan Kaki Tangan Wanita UNIMEP atau PIS Kanita, Datin Azliza Ahmad pada Majlis Santapan Haiti Amal Limpahan Kasih Anjuran PIS Kanita bersama-sama EHAD UNIMEP yang berlangsung di Dewan Ilmu Kampus Alam UNIMEP Pauh Putra. Perkembangan gempa bumi di Turki dan Syria. Angka korban akibat gempa bumi Turki meningkat kepada 1,468. Perkara itu dimaklumkan menerusi kenyataan oleh Ketua Pengurusan Bencana dan Kecemasan Yunus Seza. Kerosakan turut dilaporkan di beberapa buah wilayah di Syria manakala gegaran juga dirasai di ibu kota Lebanon, Beirut. Di Syria, angka kematian kini melebihi 400 orang manakala 1,300 lagi cedera. Akhir sekali, Malaysia menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga bekas Presiden Pakistan Jeneral Pervez Musharraf yang meninggal dunia pada Ahad lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam catatan di akaun Twitter berkata, beliau dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail amat sedih mendengar berita kematian Musharraf yang juga merupakan bekas pemerintah tentera Pakistan itu. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 2 Julai 1894, Akhbar Bintang Timur mula diterbitkan oleh Encik Song Setkam dan Encik Ong Siang Song bertindak selaku pengarangnya. Akhbar ini merupakan akhbar berbahasa Melayu yang pertama ditulis dalam tulisan Rumi dan dijadikan sebagai akhbar harian. Saiz surat khabar ini berukuran 31.75 cm lebar dan 46.99 cm panjang dengan harga 5 sen senaskah. Antara isi kandungannya adalah meliputi peristiwa-peristiwa semasa dan masa lalu yang berlaku di semenanjung Tanah Melayu. Di samping itu, ia juga terdapat banyak iklan-iklan mengenai syarikat-syarikat perniagaan dan insurans yang sedang giat berkembang ketika itu. Penerbitan surat khabar ini tidak tetap, iaitu pada peringkat awal dikeluarkan pada setiap hari sehinggalah pada 30 Mac dalam tahun 1895. Mulai bulan April 1865 sehingga bulan Julai 1865, iaitu tarikh penerbitannya diberhentikan. Penerbitannya dilakukan sebanyak 2 hari sekali. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkiv Negara Malaysia. masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik?
Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Johor Bahru 106.2 FM. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kalamullah hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Rasul kita Kalamullah hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Rasul kita Kalam Rabbina ala nuril Mustafa Kalam Rabbina ala nuril Mustafa Kalam Rabbina ala nuril Mustafa كلام ربنا على نور المصطفى Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil, menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq temankan untuk Aspirasi 10.1 edisi hari ini, hari Selasa. Hari ini 7 Februari 2023 bersamaan 16 Rejab 1444 Hijriah. Dan nak teruskan lagi untuk perkongsian kita bagi pagi ini untuk kita dapatkan ilmu yang bermanfaat menerusi di Radio IKIM. Terima kasih buat Luke dan juga Pian yang dah pun sama-sama lepaskan konti ini kepada saya kan. Dan jom nak teruskan lagi
untuk siaran kita berikutnya. Jam 10.15 pagi kita ada rancangan syariah dan perundangan. Hayati sebaik-baiknya untuk kefahaman kita bagi mengetahui bagaimana perlembagaan, bagaimana undang-undang yang dijalankan. Kita akan sama-sama dapat ilmu di situ. Okey, dan jam 12.15 tengah hari nanti kita ada rancangan Emas at IKIM. Dan di awal ni jom kita perbanyakkan doa sebab pesan para alim ulama, doa perlu merangkumi 4 perkara iaitu al-huda, iaitu petunjuk dalam ilmu dan amal. Yang kedua, al-taqwa, iaitu sentiasa kita berwaspada dan berhati-hati agar kita sama-sama melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, al-afaf, iaitu dijauhkan dari perkara yang diharamkan seperti zina dan seumpamanya. Yang keempat, al-ghina, iaitu dicukupkan oleh Allah dari apa yang ada di sisi manusia dengan sifat qana. Sama-sama kita doa semoga Allah berikan perlindungan yang sebaiknya kepada kita. Okey, jom buka tirai untuk pertemuan di awal ni. Kita ada hiburan kita dari Humud Al-Qudir, lagunya Asir Ahsan. Teruskan bersama Radio IKIM. أصير أحسن ولا يمنعني شيء ما دام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. أصير أحسن ولا يمنعني شيء ما دام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. أصير أحسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابلا أكون. أصير أحسن فلا قال وقيل يغير بقليل أنا بالي طويل. أصير أحسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابلا أكون أحسن فلا قال وقيل يغير بقليل أنا بالي طويل. ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. أصير أحسن فكم غيري وصل تمسك بالأمل وسموه البطل. أصير أحسن ولو عندي هموم سموا فيها غيوم وعاليها النجوم. أصير أحسن فكم غيري وصل تمسك بالأمل وسموه البطل. أصير أحسن ولو عندي هموم سموا فيها غيوم وعاليها النجوم. أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن. أولادي واقف أنا ماشي وصغري شايف. أصبح عندي أصير له أصير أحسن وأقسام. أولادي واقف أنا ماشي وصغري شايف.
Perkataan wakaf begitu sinonim di dalam agama kita yang mulia. Ia merupakan instrumen filantropi yang tertua yang terus mekar di dunia ini. Wakaf merupakan tunjang utama kepada pembinaan tamadun yang terkenal sebagai pemangkin kepada segenap kehidupan manusia. Wakaf tidak terhad kepada aktiviti keagamaan semata-mata seperti masjid, madrasah dan tanah perkuburan. Ia dibuktikan berjaya dari sudut pendidikan, kesihatan dan ekonomi seperti Asrama Universiti Sultan Azlan Shah, USAS, Pusat Hemodialisis Wakaf, Wakaf Perak Ar-Rizwan dan Bazar Rakyat yang terbukti bermanfaat kepada semua golongan masyarakat. PKEINPK Sdn Bhd bersama-sama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak sentiasa komited dalam memperkasa instrumen yang berkat ini bagi menjana permekasaan ekonomi umat Islam. Di negeri Perak, terdapat banyak tanah-tanah wakaf yang memerlukan dana yang besar untuk dibangunkan. Bagi memenuhi hasrat para pewakaf, PSP telah melancarkan kempen Wakaf 365 supaya masyarakat boleh bersama-sama menyumbang untuk membangunkan harta wakaf ini dengan menyalurkan dana tunai ke Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIPK sebagai pemegang amanah tunggal wakaf negeri Perak. Mari kita mengalirkan amalan kebajikan secara berterusan dan berkekalan untuk kita di dunia ini dan di negeri yang abadi. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau informasi, sahabat pendengar boleh menghubungi kami di talian 05-241-2641 atau 019-552-7002 atau layari laman sesawang www.wakaf365.com.my. Wakaf 365, pencetus ekonomi ummah. Kota Baru 89.8 FM. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur. Alhamdulillah, saya Syafiq temankan anda pada pagi ini menerusi jadual kita di setiap hari Selasa pagi. Masya Allah, nak teruskan lagi perkongsian syariah dan perundangan. Jom kita belajar tentang ilmu perundangan. Kita dah dapat lagi info yang baik-baik di sini dan terus tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM sebab sekarang kita sedang siarkan rancangan ini kepada anda. Like, komen, share banyak-banyak. Semoga dapat manfaat di situ insya-Allah. Okay? Dan terus nak mengalung-alungkan tetamu kita yang dah bersedia di konti kita, tak lain tak bukan kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah Syafiq. Baik seadanya. Alhamdulillah. Macam inilah kita Doktor kan. Nak bawakan lagi Doktor perkongsian kita yang mana ramai juga yang bertanya berkaitan dengan perundangan ni kan. Tapi bila cakap perundangan ni besar dia punya konteks dia kan Doktor. Tetapi ada tajuk khusus yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Kita nak bincang berkaitan adab perbezaan pendapat dalam Islam menurut Taha Jabir Al-Alwani. Bahagian yang pertama Doktor. Kita dapatkan kedua nanti. Okay. Jadi di awalnya Doktor, mungkin Doktor boleh ceritakan secara ringkas riwayat hidup Dr. Taha Jabir Al-Alwani. Silakan Doktor. Terima kasih Syafiq. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Syafiq sekali lagi dan juga para pendengar Radio IKIM. Jadi mungkin ada pendengar maupun Syafiq dia kata kenapa bila bincang tentang adab perbezaan pendapat dalam Islam. Ini selalu diuar-uarkan, dibincang. Tapi saya mengambil satu perspektif apa yang diutarakan oleh Profesor Taha Jabir Al-Alwani. Kenapa pilih dia? Kenapa tak ambil pandangan orang lain? Sebenarnya pada pembacaan saya banyak dah lagi ramailah lagi ulama-ulama lain yang membincangkan perkara ini. Kalau kita tengok ulama-ulama Islam mungkin ada masa nanti dalam saya akan memberi beberapa contoh bagaimana imam-imam mazhab yang diketuai oleh mazhab-mazhab yang besar yang empat itu mempunyai pandangan tentang perbezaan pendapat kan. Tapi kenapa saya pilih ini? Ini kerana ini adalah usaha yang sedang dibangunkan. Setahu saya dipahamkan bahawa
pihak JAKIM dengan kerjasama ABIM akan menerbitkan satu penerbitan khas berkenaan dengan maudhu' ini, iaitu adab perbezaan pendapat dalam Islam, iaitu adabul ikhtilaf fil Islam, dan yang ditentukan dalam penerbitan khas itulah tulisan oleh Profesor Taha Jabir Al-Alwani, dia almarhum. Jadi berkenaan kenapa Tahir Jabir Al-Alwani ni, kalau kita mungkin ada setengah-setengah pendengar mungkin kurang mendengar siapa dia, kurang mengetahui, tapi bagi mereka yang terlibat mungkin dalam perbincangan tentang perbezaan pendapat ini, buku Taha Jabir Al-Alwani ni yang asalnya dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, kalau tidak silap saya diterbitkan oleh Triple IT, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh ABIM, dan juga saya dipahamkan kerana subjek itu amat penting bagi negara, sebab benda ni dah bincang banyak kali, tapi kita melihat bahawa keadaan semasa memerlukan satu pembincangan yang lebih serius, dan itulah sebabnya insya-Allah saya ingat dalam masa terdekat buku ni akan keluar yang diterbitkan bersama JAKIM dan ABIM. Jadi Profesor Taha Jabir Al-Alwani ni dia dilahirkan pada tahun 35, itu 1935 di Fallujah, negeri Al-Anbar, Iraq. So maknanya dia dilahirkan di Iraq, kemudian mendapat pendidikan awal di Khutab dan juga halaqah di masjid. Almarhum disekolahkan di peringkat sekolah rendah di Fallujah sehingga mendapat sijil sekolah rendah pada tahun 1949. Taha Jabir ni dia mengalami pendidikan dia, dia dengar dan dia diajarkan dalam circle ataupun saya panggil pusingan berkenaan dengan pengajian agama yang di mana guru-gurunya sering menyebut dan menganggap mencukur janggut adalah haram, dan fasik, memakai kopiah dan serban adalah wajib, memakai seluar macam kita duk pakai ni lah, slack ke, tambah-tambah kalau jeans lagi lah, menyerupai orang kafir, melarang wanita keluar dari rumah, dan khitan anak perempuan adalah wajib. Jadi mengikut Taha Jabir Al-Alwani ni, perspektif ini berubah apabila dia belajar di Al-Azhar. Universiti Al-Azhar lah telah membentuk dia menjadi seorang yang sederhana. Jadi maknanya Taha Jabir Al-Alwani ni pengajian dia di Iraq tu masa peringkat rendah menengah itu begitu rupalah. Dan kemudian bila di Azhar tu barulah dia nampak kesederhanaan yang berlaku di Azhar. Okey. Kalau kita melihat bagaimana beliau almarhum ni memasuki sekolah agama Al-Asfiyah di Baghdad sehinggalah dia mendapat sijil menengah pada tahun 1952. So semasa di Baghdad ni beliau juga belajar pada ulama besar Iraq seperti Syekh Amjad Zahawi, Syekh Qasim Al-Qabsi, Mufti Iraq, dan juga Syekh Al-Alusi. Pada tahun 1953, beliau telah memperoleh sijil menengah Azhar yang melayakkan beliau memasuki kuliah syariah dan undang-undang. Jadi biasa di Azhar ni dia ada kuliah syariah dan ada juga kuliah syariah wal qanun. Jadi dia masuk yang kuliah syariah wal qanun Universiti Al-Azhar dan memperoleh BA pada tahun 1959, kemudian MA pada 1968 dan PhD 1973. Tesis PhD beliau ialah Tahqiq Al-Mahsul fil Ilm Usul Fiqh oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maknanya dia ni memang Azhari. Daripada BA, Masters, PhD di Azhar. Dan ini dia nampaklah dia mencorakkan pemikiran Taha Jabir Al-Alwani ini dalam mengalami ataupun mendalami perbezaan pandangan, terutama sekali di kalangan mazhab-mazhab dan juga terutama sekali kalau kita sebut mazhab-mazhab ni mazhab-mazhab dalam fiqh lah. Okey, kerana itu beliau memahami begitu mendalam mazhab lama dan mazhab baru bagi mazhab Syafi'i. So kita orang mazhab Syafi'i belah-belah Nusantara kita tahu
Imam Syafi'i dia ada qaul jadid, ada qaul qadim. Ya. Pandangan baru dan pandangan lama. Pandangan lama semasa di Iraq. Betul. Pandangan baru di Mesir. Pandangan baru itu mengatasi pandangan yang lama. Kalau perkara itu perkara yang sama. Ya. Dan dia mendalami perkara itu. Dan di situlah pentingnya pada pandangan beliau semasa dia dididik di asal tu melihat kepada waqi' ataupun realiti. So realiti di Baghdad berbeza dengan realiti di Kahirah ataupun di Mesir. Situasi Jadi sama. sama. Jadi sebagai seorang yang mempunyai pendidikan yang sebegitu pada masa kecil, disebut tadi agak syadid, agak berat, keras. Kemudian pergi berazhar ni agak sederhana. Dan dalam hal ini beliau banyak saya rasa melalui kerja lah. Saya tak boleh nak sebut semua, tapi di antara kerja dia bermula pada asalnya ialah menjadi imam. Khatib dan mengajar di Masjid Hajjah Hasibah di Baghdad pada tahun 1953 hingga 1969. Pernah mengajar di Kolej Pengajian Islam dan Kolej Ketenteraan Baghdad pada tahun 1964 hingga 1979. Pernah menjadi, ini paling penting, pernah menjadi penasihat bahagian undang-undang di Arab Saudi. So Saudi pun ambil dia untuk menjadi penasihat bahagian undang-undang pada tahun 1975 hingga 76. Kemudian banyaklah lagi kerja beliau, tapi saya nak sebut pengasas dan ahli Rabitah Alam Al-Islami, Al-Alam Al-Islami di Mekah. Ini satu organisasi yang penting. Profesor di Kuliah Syariah Universiti Imam Muhammad bin Saud tahun 1975 dan 84, dan satu daripada inisiatif beliau yang tersohor dan sehingga hari ini iaitu pada tahun 81 beliau bersama-sama dengan almarhum Ismail Faruqi mengasaskan Triple IT, iaitu Institut Pemikiran Islam Antarabangsa di Amerika Syarikat. Jadi beliau berpindah ke Amerika Syarikat untuk menjadi ketua Biro Penyelidikan pada tahun 1984 hingga 1986 dan timbalan presiden Triple IT. Dan setelah Ismail Faruqi meninggal, dibunuh pada masa itu, beliau menjadi presiden lah, menggantikan Ismail Faruqi. Jadi di Amerika Syarikat ni dia menjadi macam pakar rujuk lah dalam ehwal Islam dan juga menjadi tersohor di peringkat antarabangsa. Dalam hal ini beliau dikenali mengambil pendekatan seperti yang saya sebut sebelum ni, Syafiq, agak sederhana. Satu daripada sifatnya, dia tak suka keluarkan fatwa. Kita mungkin dengar setengah-setengah alim, ulama ni dia suka keluar fatwa. Dia tak suka keluar fatwa. Kerana bagi dia, semasa dia belajar di sekolah Fallujah, guru agama menyebut tentang bahaya mufti yang mengeluarkan fatwa yang salah dan masyarakat beramal dengan fatwa tersebut. Jadi kalau orang tanya kat dia apa fatwa, selalunya dia kata saya suka membuat penyelidikan, dan kalau orang nak tanya pasal fatwa tu, tanyalah orang yang lebih arif ataupun institusi fatwa yang berwibawa untuk mengeluarkan fatwa. So di akhir hayatnya beliau tinggal di Kahirah di Zamalek dan menghabiskan usia dengan menulis buku-buku. Jadi banyaklah penulisan buku-buku dia, dan beliau meninggal dunia di Kahirah pada 4 Mac 2016. Meninggal di Kahirah tapi dikebumikan di Virginia, Amerika Syarikat. Kerana wasiatnya kalau dia meninggal hendaklah dikebumikan di sisi isterinya, iaitu Dr. Mona Abu Fadil yang meninggal lebih dahulu. So tu jenazah dia dibawa ke Amerika Syarikat. So penulisan banyaklah buku-buku yang ditulis oleh beliau berkenaan dengan usul fiqh, berkenaan dengan ijtihad, berkenaan dengan muqaddimah fi Islamiyah, ma'rifah, banyak. Tapi yang paling menonjol dalam bab ini ialah berkenaan dengan
adabul ikhtilaf fil Islam lah. Ini yang saya boleh kongsi peringkat awal lah, Syafiq. Jelas dan menarik sekali sejarah hidup beliau, dan kita dapat tahu perubahan dari semasa ke semasa kan, bagaimana adanya berlaku sedikit perbezaan tetapi adanya juga penyelarasan di situ. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan lagi walaupun kenapa terdapat perbezaan pendapat dan apa sebab-sebabnya. Selepas ini Dr. Azam akan kupaskan kepada kita insyaAllah. Okay? Dan kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan terus like, komen, share banyak-banyak insyaAllah. Soalan pertanyaan boleh juga hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ni, kekal di Radio IKIM. Di antara adab-adab tatkala membaca Al-Quran adalah ikhlas tatkala membacanya, iaitu semata-mata kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kita kena betulkan bila mana kita nak baca Al-Quran, terutama bulan Ramadan. Kita ada kumpulan-kumpulan tadarus. Bukan yang dijaga adalah bacaan, tapi nak tengok siapa habis dulu. Kita kena ingatkan diri kita, keutamaan kita adalah membaca Al-Quran kerana ia satu-satunya mukjizat yang mana Allah berikan kepada Nabi yang masih kekal sehingga hari ini. Jadi bila kita ikhlas dalam membacanya, kita akan mendapat bimbingan daripada Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Jadi kena ingat, tulis dekat kita punya buku tu, jangan niat nak siapa habis dulu. Jangan niat siapa semata-mata baca lebih sedap, nak dapat pujian daripada orang. Bukan itu niat kita membaca Al-Quran, tetapi niatnya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling utama nak baca Quran ikhlas. Kerana Al-Quran ini wahyu daripada Allah, maka kita kena baca kerana Allah. Di sini saya ingin memberi maklum kepada semua pengguna-pengguna jalan raya. Ketika hujan, ramai pemandu-pemandu kita memasangkan hazard light, iaitu keempat-empat lampu isyarat menyala serentak. Hazard light ini atau lampu kecemasan ini hanya digunakan sewaktu kecemasan saja. Keempat-empat signal ini menyala dan kadang-kala dia mengikori antara grup satu dengan satu, iaitu escort yang digunakan oleh pihak berkuasa. Dan kita tak perlu guna kalau kita memandu. Kalau kita menyalakan lampu hazard light adalah untuk kecemasan waktu kita berhenti di bahu jalan, bukan sepanjang jalan pasang hazard untuk memaklum orang hari hujan. Tak perlu. Jadi hazard ni bukan digunakan sepanjang masa. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan Aspirasi 10.1. Selamat pagi sekali lagi kepada anda, dan pagi ni terus kita nak bawakan kepada anda menerusi rancangan syariah dan perundangan. Kita bersama juga di sahabat-sahabat kita berada di Facebook, YouTube IKIM. Jom sama-sama like, comment, share dan tonton di situ sebab kita bincang bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Perbincangan kita berkaitan adab perbezaan pendapat dalam Islam menurut Taha Jabir Al-Alwani di bahagian yang pertama. Tadi doktor dah berikan kepada kita sejarah hidup Dr. Taha Jabir Al-Alwani. Okey. Dan sekarang kita nak tahu doktor, kenapa terdapat perbezaan dalam pendapat Islam ni dan apa sebab-sebabnya doktor? Silakan. Baik, terima kasih Syafiq. Ya, sama. Para pendengar sekalian, bila kita bercakap tentang perbezaan pendapat, itu adalah lumrah manusia, Syafiq. Betul. Kan? Kerana manusia ni dia dilahirkan dalam keadaan yang berbeza. Bahasa pun berbeza. Walaupun kita dalam satu rumpun bercakap dalam bahasa Melayu, dia punya tu berbeza. Betul. Kita orang utara cakap Perak Utara lain. Orang belah selatan cakap lagu lain. Orang belah pantai timur lagi lain. Itu jadi itu maknanya berbeza, berbeza. Walaupun dalam bahasa Melayu itu bahasa begitu. Benda warna kulit manusia ni ada yang cerah, ada yang gelap, ada sawan matang, kan? Kemudian bangsa macam-macam. Kita cakap di rumpun Melayu Nusantara ni pun ada Melayu, ada Jawa, ada Bugis, ada Madura, ada macam-macam. Kalau di Sabah Sarawak tu lagi macam-macam. Gitu.
Pemikiran pun berbeza. Pendapat sebab itu adalah lumrah. Kerana kalau semua sama pandangan, semua sama warna kulit, semua orang kata samalah, orang panggil hidup ni tak seronok lah kan. Dia mesti ada pelbagai. Makan pun tak sama kan. Kan? Makanan lah. Nanti makan tengah hari lagi nak makan apa? Nak makan kari ke? Nak makan masak lemak ke? Kalau belah utara kita kari lah. Gulai. Gulai. Belah selatan macam Nogori ni masak lemak kan. Betul. Tu masak lemak curi padi. Sedap tu kan. Allah. Jadi ini adalah lumrah manusia. Tapi macam mana kita nak memastikan bahawa perbezaan pendapat itu tidak membawa kepada kemusnahan dan membawa kepada kemudaratan. Kan? Ini penting. Ini penting. Kerana apabila kita ada pandangan yang berbeza, maka ada platform. Platform itu seperti apa? Seperti muzakarah. Kita selalu buat muzakarah. Di kalangan mufti-mufti pun ada muzakarah. Di antara AJK Jawatan Kuasa pun ada muzakarah. Muzakarah ni ada perbincangan lah. Dan kita ada dialog. Berdialog. Mungkin ada perbezaan pandangan terhadap satu perkara, maka kita adakan sesi dialog, berbincang, mengupas dan sebagainya. Dan dalam hal ini dia dapat membawa kepada satu natijah. Umpamanya kita nak membuat satu pendekatan, nak mengeluarkan satu ketetapan terhadap satu perkara. Ada banyak pandangan, kan? A, B, C, D, 1, 2, 3. Jadi kita kena buat satu pandangan. Tak boleh kita ada pelbagai pandangan sebab kita nak kanunkan. Umpamanya kita nak mengkodifikasikan pandangan tersebut. Dalam Islam, fiqh ni banyak pandangan. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hanbali. Jadi kita kat Malaysia, kita ni terkenal dengan mazhab Syafi'i dalam bab ibadat. So dalam masa yang sama juga, kita tidak meninggalkan pandangan mazhab yang lain. Dan juga kadang-kadang kita tidak mengamalkan keempat mazhab tu, kita ambil skop yang lebih luas mengikut keutamaan dan juga maqasid yang tertentu. Kerana itu perbezaan pendapat ini, sebab berlakunya perbezaan pendapat inilah Syafiq, satu ialah kefahaman terhadap sesuatu nas dan dalil yang dipegang. Jadi nas tu ada dan dipegangkan terhadap nas itu dan dalil itu. Dia peganglah nas dan dalil itu. Kan? Jadi A pegang satu pandangan, nas-nas yang sama, tapi dalil tu mungkin ada perbezaan dalam hal itu. Nanti kalau ada masa apabila saya masuk dalam perbincangan mazhab tu, saya akan bagi tahulah. Kemudian perbezaan istilah bahasa, kan? Perkataan istilah bahasa. Umpamanya perkataan ain, apa maksud ain? Benda ke apa ke? Jadi ada banyak. Saya suka cerita kalau mungkin kalau kita selalulah dalam mungkin dalam pengajian asas semasa kalau di orang yang belajar syariah umpamanya tentang perbezaan di kalangan mazhab. Kita mazhab Syafi'i, kita bersentuh lelaki perempuan yang ajnabi yang boleh berkahwin, kan? Maknanya bersentuh kulit dengan kulit batal wuduk. Dia ambil ayat aula mastumun nisa. So istilah itu lamsu. Al-lamsu tu bahasa tu dibincang dengan panjang lebar di kalangan mazhab-mazhab. Jadi kita Syafi'i bersentuh aja, ada syahwat tak syahwat batal wuduk. Tapi mazhab yang lain dia kata itu bukan. Ada yang kata itu bersentuh dengan syahwat baru batal, ada yang kata itu bermaksud jima' dan sebagainya. Ini maknanya perbezaan istilah tu membawa maksud yang berbeza. Berpegang kepada taklid semata-mata tanpa ilmu pengetahuan ada juga. Dia taklid je, dia ikut je. Kita ni ramai di kalangan kita ikut je. Dah tok guru tu buat lagu tu, kita ikut. Si A buat lagu tu, kita ikut. B buat gitu, kita ikut. Bila kita tanya kenapa? Tak tahu. Taklid buta lah. Taklid buta. Tanpa ada ilmu pengetahuan ni jadi begitu kan. Kemudian fanatik terhadap pandangannya. Ada juga yang dia kata dia pandangan dia saja yang betul. Pandangan orang lain tak betul. Nanti kita akan bincangkan lah macam mana kita nak menempuh
ini barrier ni supaya kita boleh tidak fanatik terhadap pandangan. Jadi ini banyak dibincang oleh ulama-ulama dahulu. Kemudian hasad dengki dan ikut hawa nafsu. Ini juga berlaku apabila adanya hasad dengki dan ikut hawa nafsu, maka dia membawa kepada perbezaan pandangan. Okey, walaupun ada perbezaan pendapat dan pandangan, Islam menggariskan paduan umatnya seperti mana yang saya sebut di awal tadi, supaya kita bermuzakarah, berdialog. Kerana itu dalam tradisi pengajian Islam dan keilmuan Islam, kita tengok ada puluhan ribu buku yang menulis mengenai perkara ini. Seperti ilmu al-jidal, iaitu ilmu berdebat. Adabul ikhtilaf, adab perbezaan pendapat, dan adab al-hiwar, iaitu adab berdialog. Banyak buku-buku berkenaan dengan ini disebutnya tentang jidal, disebutnya tentang ikhtilaf, disebutnya tentang hiwar, kan? Maka ada beberapa buku yang berkenaan, umpamanya Al-Kifayah fil Fani al-Jidal oleh Imam Al-Haramain, Al-Ma'unah fil Jidal oleh Syirazi, dan Tarikhul Jidal oleh Muhammad Abu Zahra. Ini. Kemudian of course lah yang maudhu yang kita bincang di sini, iaitu Adabul Ikhtilaf oleh Dr. Taha Jabi Al-Alwani, dan juga Adabul Hiwar, iaitu adab-adab dan kita berdialog oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dan juga Adabul Hiwar oleh Syekh Said Muhammad At-Tantawi. Jadi ada perbezaan, ada pandangan yang berbeza, tapi ada boleh kita berbincang, dan inilah dipanggil sebagai adab. Bila sebut adab ni, selalunya kalau dalam konteks Inggerisnya kita sebut ethics lah. Etika. Untuk kita berbeza pendapat. So dalam hal ini, bila kita bercakap tentang adabul ikhtilaf oleh Taha Jabi Al-Alwani, kalau kita tengok buku ini telah diterbitkan dalam siri Al-Ummah di Qatar, dan kemudiannya diulang cetak oleh Institut Pemikiran Islam Antarabangsa, iaitu IIIT dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris, yang berjudul The Ethics of Disagreement in Islam. Kemudian buku ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Haji Muhammad Rifai Batubara, yang diterbitkan oleh ABIN. So ada versi yang terkini oleh ABIN, saya ingat dalam 2-3 tahun yang lalu, dan insya-Allah seperti mana saya sebut di awal tadi, akan ada versi khas terbitan bersama oleh JAKIM dan juga ABIM. Jadi kata Taha Jabi Al-Alwani bahawa penyakit umat Islam yang paling bahaya hari ini ialah penyakit perbezaan pendapat dalam pelbagai bidang, sama ada dalam akidah, sama ada dalam pemikiran, sama ada dalam wawasan, pendapat, uslub fiqh dan persoalan ibadah. Ini dia kata paling bahaya. Padahal hakikat sebenarnya di sebaliknya, Al-Quran dan As-Sunnah tidak mementingkan sesuatu selepas tauhid, melainkan memberi perhatian yang utama pada usaha mengukuhkan perpaduan umat dan membuang perbezaan pendapat di kalangan mereka, serta mengatasi segala keadaan yang mengeruhkan kemurnian perhubungan di antara orang Islam dan juga ukhuwah mereka. Maknanya perbezaan pendapat ini seperti kita sebut, dia lumrah. Biasa. Tapi janganlah sampai dia menjadi kita, orang kata, bergocoh. Orang Kelantan sebut bergaduh sampai telaga, sampai mungkin di Malaysia mungkin selamatlah, tak ada sampai berbunuh-bunuhan dan sebagainya. Setengah-setengah tempat dia beza pendapat dia sampai berbunuh-bunuhan, mencederakan. Tapi ada jugalah mungkin pandangan-pandangan di Malaysia ni yang oleh kerana pandangan-pandangan itu menyebabkan, maknanya adalah keharmonian yang tidak berapa selesa, maknanya kurangnya keharmonian itu wujud, tapi kita cuba sedaya upaya supaya benda itu tidak berlaku. Jadi apa yang saya nak disebut di sini lah, sebelum kita pergi pada persoalan seterusnya dah, ajaran Islam tidak mencerca sesuatu dengan keras, betul, kecuali kalau dia syirik dengan Allah. Okay? Jadi kalau kita nak mencerca oleh kerana kita tak bersetuju dengan pandangan orang lain,
itu sebenarnya kita tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Syafiq. Ya, insya-Allah jelas doktor bagaimana perlunya kita faham dalam konteks ini bagaimana imam-imam dahulu yang sentiasa mengeluarkan pandangan mereka tapi tidak pun berlaku apa-apa di antara mereka dengan satu perkara yang tak baik sebenarnya. Masya-Allah semuanya harmoni dan baik-baik. Tengok pada mazhab imam mazhab pun dah mencukupi di situ kan. Bagaimana sama satu sama lain meraihkan pendapat masing-masing. Masya-Allah. Kita akan bincang lagi doktor dan selepas ni mungkin doktor boleh jelaskan kepada kita adab al-ikhtilaf dalam Islam menurut Taha Jabil Al-Alwani. InsyaAllah kita akan bincang lagi selepas ni, okey? Dan terus kekal untuk anda yang berada di Facebook juga di YouTube IKIM, kekal di situ. Kita akan sambung lagi selepas ni untuk sesi perbincangan kita. Kekal di Radio IKIM. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah di Ghazalah, pinggir kota Tus, iaitu bahagian timur laut Iran kini. Antara gelaran yang diberikan kepada beliau termasuklah Hujjatul Islam, Syekhul Islam, Barakatul Anam, Sirajul Mujtahidin dan Zainul Abidin. Imam Al-Ghazali terkenal sebagai ilmuwan agung Islam, pemikir Islam dan mujaddid bagi kurunnya. Gurunya Imam Al-Juwaini yang dikenali sebagai Imam Al-Haramain pernah mengatakan bahawa ilmu Imam Al-Ghazali seumpama lautan yang tidak bertepi. Imam Al-Ghazali mempelajari ilmu fiqh, ilmu usul, ilmu mantiq, ilmu falsafah, ilmu kalam, ilmu perdebatan dan ilmu bahasa semasa mengikuti pengajian di Madrasah An-Nizamiyah di kota Naisabur. Beliau mempelajari ilmu tasawuf daripada Syekh Abu Ali Al-Fadl, Ibn Muhammad Al-Tusi dan Syekh Abu Bakar Yusuf An-Nasaj Al-Tusi. Imam Al-Ghazali menghasilkan risalah dan ratusan buah kitab. Antara kitab karangan beliau termasuklah Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Maqasid Al-Falasifah, Tahafut Al-Falasifah, Al-Munqidh min Ad-Dalal, Kimya'us Sa'adah, Al-Wajiz dan banyak lagi. Imam Al-Ghazali menjadi rujukan para sufi selepas beliau kerana dianggap sebagai ilmuwan Islam yang menguasai ilmu hakikat dan syariat. Imam Al-Ghazali rahimahullah meninggal dunia pada tahun 505 Hijriah. Petikan daripada buku Khilafiyah, persoalan dan penjelasan, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Syukur. Saya Syafiq masih lagi temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan pagi ini kita nak teruskan lagi perbincangan kita menerusi rancangan syariah dan perundangan. Jom tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media sebab kita nak bincang dalam tajuk yang sangat memberi manfaat kepada kita iaitu adab perbezaan pendapat dalam Islam menurut Taha Jabir Al-Alwani di bahagian yang pertama ini. Kita bersama dengan tetamu kita iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM. Baik doktor, dah berikan panjang lebar kepada kita macam mana perbezaan pendapat di situ. Saya teringat kata-kata para alim ulama, kita ni berbeza tidak mengapa, tapi jangan sampai menghina. Itulah kan. Jadi doktor, jom, boleh tak jelaskan kepada kita adab al-ikhtilaf dalam Islam menurut Taha Jabir Al-Alwani melihat kepada perbezaan istilah ikhtilaf dan juga khilaf, doktor. Okey, baik. Terima kasih Syafiq, para pendengar sekalian. Bila bercakap tentang perbezaan istilah ikhtilaf dan khilaf, menurut pendapat Taha Jabir Al-Alwani, ikhtilaf bermaksud perbezaan yang berlaku pada ucapan, pendapat, kelakuan, cara dan pendirian. Bagi ilmu al-khilaf, iaitu ilmu yang membolehkan seseorang memelihara pendapat yang dihasilkan oleh imam dari sesuatu mazhab dan menghancurkan setiap pendapat yang berlawanan dengannya tanpa berdasarkan kepada dalil yang tertentu. Kerana sekiranya berdasarkan kepada dalil dan ia menggunakan dalil, nescaya seseorang itu ianya berijtihad. Jadi dengan lain perkataan, fuqaha menggunakan
apa disebut sebagai ilmu khilaf ini dengan meletakkan apa disebut perbezaan pandangan dalam perkara-perkara apa dipanggil furu', iaitu cabang, bukan pada perkara-perkara asas. Jadi perkara asas itu ulama semua ijma' bersetuju. Furu' ini berkenaan dengan cabang itu, maka dia tu ada khilaf. Okey. Ikhtilaf dari segi istilah ulama fiqh membawa maksud perbezaan dalam pandangan. Mazhab. Betul. Ada perbezaan mazhab seperti yang saya sebut di awal, agama dan kepercayaan yang memberi kebahagiaan ataupun kesengsaraan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Jadi bila kita bercakap tentang ikhtilaf, khilaf ini, dia tak boleh lari daripada apa yang saya akan sebut di sini adalah tentang jidal, iaitu tentang perdebatan. Jadi bila ada perbezaan pendapat, maka kita akan berdebat. Tapi apakah perdebatan apabila ianya semakin agresif di antara kedua-dua orang yang berbeza ataupun bersisih pendapat, yang mempertahankan pandangan dia bagi menewaskan orang lain, itu dianggap sebagai satu benda yang baik supaya dia jadi hero. Oh, saya ada ilmu berdebat, okey, banget saya jadi hero, kan? Seolah-olah dialah yang menang, pandangan dialah yang terbaik, yang betul. Okey. Ini persoalan, persoalan tentang bila kita adakan jidal. Kemudian kita ada lagi satu, iaitu syihaq, iaitu perbalahan. Apabila perdebatan, perbezaan pandangan dalam perbincangan itu membawa kepada permusuhan. Dengan berdebat itu yang bersengit itu, masing-masing telah menyebabkan adanya dua puak yang berbeza, yang tidak sehaluan dan tidak boleh menerima dalam aspek perkara yang disebut tadi, perkara yang cabang, iaitu perkara yang furu', bukan perkara yang pokok. Dan inilah yang menyebabkan perbezaan pendapat itu membawa kepada kehancuran umat. Dia membawa pada pecah belah. Jadi perkataan khilaf dan ikhtilaf sebenarnya adalah sama dari segi penggunaannya di sisi ahli fiqh. Tetapi Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat membezakan antara kedua-duanya. Kata Imam Asy-Syatibi, khilaf di sisinya adalah suatu yang lahir daripada hawa nafsu yang menyesatkan, bukan kerana mencari apa yang dikehendaki oleh Allah, berpandukan kepada dalil-dalil syarak. Oleh itu, ia tidak boleh dipegang kerana ia berpunca dari hawa nafsu. Itu kata Imam Asy-Syatibi. Manakala ikhtilaf ialah pendapat yang lahir daripada para mujtahid dalam masalah, iaitu masalah apa? Masalah ijtihadi. Masalah ijtihadi ini adalah apa yang tidak ada dalam nas, yang memerlukan kepada kita berijtihad, ataupun pandang ada dalam nas pada suatu masa dahulu, tetapi oleh kerana perbezaan pandangan, perbezaan masa dan tempat, dan dia adalah bukan perkara yang pokok, itu perkara yang cabang, ataupun masalah-masalah ijtihadi yang tidak terdapat nas yang jelas. Ada, tapi tak berapa jelas lah. Jadi di sinilah kata Abdul Karim Zaidan menyebut tentang perbezaan antara khilaf dan ikhtilaf, seperti mana yang disebut oleh Imam Asy-Syatibi. Hanyalah semata-mata istilah daripadanya dan tidak ada dalil sebagai sandaran. Jadi kalau tanya kepada ahli-ahli fiqh, khilaf dan ikhtilaf membawa makna yang sama. Cuma tadilah
Syatibi dia ada membuat perbezaan dengan masa yang berbaki ni. Pasal terbaki ada berapa minit lagi? Lebih kurang 3-4 minit. 3-4 minit. Saya nak masuk sikit je sebelum kita lanjutkan pada perbincangan di masa hadapan, iaitu bagaimana pandangan Taha Jabir Alwani berkenaan dengan bila ada perbezaan pendapat ni yang boleh diterima dan juga yang mesti ditolak. Okey. Perbezaan seperti mana yang kita sebut adalah suatu benda yang tabi'i, iaitu lumrah manusia kerana ciptaannya yang pelbagai. Tapi perbezaan seperti ini akan melahirkan beberapa perkara yang positif sekiranya dipelihara batas-batas dan adabnya. Jadi kalau kita jaga baik-baik, dia membawa pada positif. Umpamanya, yang pertama sekali ialah dia memberi peluang untuk mengenal pasti segala kemungkinan untuk mengetahui dalil ke atasnya mengikut kaedah-kaedah pendalilan. Contohnya, vaksin. Vaksin untuk COVID-19. Isu timbul masa kita dah lalui dah. Betul. Ada yang first, second dose, kemudian ada booster dan sebagainya. Masa timbul macam-macam. Kata tak boleh lah, itulah, inilah. Bila ada PKP, kita melalui banyak benda yang kita perlu kepada pendekatan yang semasa. Umpamanya akad nikah online. Sebelum tu kita kena pegang tangan tu kan. Kalau tak pegang tangan tu kira orang kan. Sekarang online je. Seorang duduk sana, seorang duduk sini kan. Kemudian had jemaah solat Jumaat, masa tu dah tak ikut dah 40 orang kalau ikut mazhab Syafi'i. Sebab pada masa tu darurat, cukup dengan imam ada, khatib ada, bila apa 2-3 orang cukup dah. Dan kita pun dah lalui benda tu. Betul. Kan. Solat tarawih dulu berduyun orang pergi. Masa Covid tu hanya tertentu sahaja yang boleh. Betul. Raya apa kita sembahyang kat rumah dengan suami-suami, bapa-bapa. Jadi khatib. Khatib. Kemudian yang kedua itu berkenaan dengan positif, ia merupakan latihan berfikir dan berpertukaran pendapat serta membuka pelbagai lapangan pemikiran bagi mencapai kepada kepelbagai andaian yang mungkin dicapai oleh pemikiran yang berbeza. Dan yang akhir sekali, yang positifnya ialah terdapat pelbagai metod penyelesaian dalam menghadapi setiap persoalan sesuai dengan keadaan dan suasana yang dihadapi selari dengan kemudahan agama Islam. Jadi itulah saya panggil realiti. Kalau kita cakap dalam fiqh, dia adalah fiqh al-waqi' yang melihat kepada keadaan semasa. Dan kalau pada masa itu ada orang berbeza pendapat, tapi kenalah kita ambil satu pendekatan yang melihat kepada realiti yang sesuai untuk dilaksanakan pada masa itu. Jadi itu dah dululah Syafiq. Kita akan mungkin di lain siaran kita akan sambung tentang perbezaan pandangan yang diterima dari tolak tadi diterima. Mungkin kita akan bincang kepada seterusnya selepas itu tentang perbezaan pendapat yang ditolak, yang negatif punya perspektif. Betul, insyaAllah semoga itu menjadi satu kesimpulan kepada kita supaya adaptasi yang kita dengarkan daripada perbezaan terdahulu dijadikan sebagai panduan kepada kita supaya tidak ada berlaku perpecahan dan juga perbalahan di antara kita. Semuanya akan terus keamanan dan juga membawakan sebagai satu perpaduan antara kita. Itu yang utama, masya-Allah. Terima kasih doktor atas perkongsian ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi di bahagian yang kedua nanti untuk pertemuan yang akan datang menerusi rancangan syariah dan perundangan. Jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Syafiq dan para pendengar sekalian. Sama-sama, syukur. Terima kasih juga kepada anda yang terus tonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM, dan teruskan kekal bersama Radio IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ini hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di Rona Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Lahad Datu 107.3 FM. Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Luh dan Pian. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik
Inspirasi Inforia Islami. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Setiap pembawaan diri manusia itu lain-lain. Ya, ada orang yang mungkin marahnya lebih, ada orang yang mungkin takutnya lebih. Masing-masing itu dia ada komposisi yang lain-lain yang membentuk diri. Jadi dia memang kena kenal betul dirinya itu. Sebab kalau dia tak kenal diri, macam mana dia menguasai dirinya? Tapi kalau dia jahil diri, macam mana dia boleh mengawal diri dia? Sebab dia kena mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM.